Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau, para pelajar tahfiz, tuan-tuan haji, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita duduk bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah Al-Fitan wal Malahim, dan kita masih lagi dalam membaca satu hadis yang panjang berkaitan dengan sebahagian daripada peristiwa yang berlaku ketika hari kiamat. Dan dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehinggalah ditiupkan sangkakala yang kedua, iaitulah semua makhluk termasuk para malaikat, jin, manusia, termasuklah malaikat Israfil, termasuklah malaikat Jibril, termasuklah malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala hanya yang hidup, hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Kerana semua yang bernama makhluk pada ketika itu, walau sehebat mana dia sekalipun, walaupun jawatan dia besar, penghulu segala malaikat, walaupun dia malaikat yang kuat menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia malaikat Israel yang mencabut nyawa makhluk-makhluk lain, tetapi semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang hidup pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita telah baca dalam kuliah yang lepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan bumi dan langit ini dengan bentuk yang berbeza-beza. Iaitu dia membentangkan lagi bumi ini, dia ratakan dan gelar seperti kulit yang disamak. Kamu akan lihat tidak ada lagi di sana tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Kata Nabi SAW, selepas daripada alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah baca sebelum ni bagaimana alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung berterbangan, bintang di antara satu sama lain berlaga di antara satu sama lain, menyebabkan seluruh alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kembali satu bentuk permukaan yang Allah Ta'ala jadikan Nabi sebut seperti kulit yang disamak, iaitu rata. Di sana padang yang sedang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah padang mahsyar yang akan menjadi tempat berhimpun seluruh makhluk nanti. Maka padang tersebut Allah Ta'ala jadikan daripada bumi-bumi yang hancur ni, Allah Ta'ala jadikan semula. Dan di sana tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah, tidak ada pokok dan tumbuhan. Dia hanyalah satu padang yang rata. Ia akan menghimpunkan semua manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat. Baik. Setelah semuanya siap, iaitu mahsyar itu siap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membentak seluruh makhluknya dengan satu kali bentakan. Tiba-tiba mereka sudah berada pada kedudukan masing-masing seperti sedia kala. Yang dulu ada dalam perut bumi, kini pun ada di sana. Yang dahulu ada di permukaan bumi, kini pun ada di permukaan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu air dari bawah arasy. Kemudian menyuruh langit menurunkan hujan, maka hujan pun turun selama 40 hari sehingga air mengenangi mereka setinggi 12 hasta. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh jasad-jasad supaya tumbuh, lalu tumbuhlah mereka bagaikan tumbuhan sayuran. Kata hadis ni, kemudian bila disiapkan semula permukaan bumi ini, Allah Ta'ala membentak dan jadi semula manusia ini di mana tempat dia mati.
Kalau dahulu mayatnya berada dalam tanah, maka dia akan ada dalam tanah semula. Tadi kan bumi ni dihancurkan, boleh jadi semua ni dah berkecai, tak tahu di mana. Tetapi Allah Ta'ala jadikan semula di mana kita mati, di situ kita berada balik. Yang ada dekat permukaan, ada dekat permukaan, yang ada dalam tanah, ada dalam tanah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan air daripada bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Kan disebut dalam Quranul Karim, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini di atas lautan. Ada satu lautan yang luas, yang lebih luas daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di atas itu ada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka air laut daripada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni turun ke bumi mahsyar, dan dia ini turun dalam bentuk hujan selama 40 hari dan setinggi 12 hasta. 12 hasta ni satu ketinggian yang agak dalam lah. Kalau kita kata kiraan 12 hasta ni, mana kita kira 12 hasta ni satu mungkin dalam beberapa meter, mungkin macam 3 ataupun 4 meter dalam dia. Maka bila bumi ini digenangi air, maka jasad-jasad tadi kita ni, dalam hadis sebut kita ni datang daripada tulang sulbi. Kebanyakan daripada tulang-tulang kita ni akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali jasad para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka yang hafaz Quran, mereka yang mati syahid, mereka ni jasad mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lain daripada tu, jasad-jasad kita ni akan hancur dimakan oleh tanah, kecuali tulang sulbi. Dalam hadis nanti kita akan jumpa di hujung hadis ni, ada satu Nabi sebut bahawa hujung tulang ekor kita ni, itulah tempat di mana kita akan tumbuh semula, jadi semula. Lepas air hujan ni turun, kita semua akan, jasad kita ni akan tumbuh balik seperti mana biasa. Yang hancur dimakan oleh tanah akan tumbuh balik jadi seperti biasa. Lalu tumbuhlah, kata Nabi SAW, mereka bagai tumbuhnya sayuran. Apabila jasad-jasad itu telah sempurna pertumbuhannya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan semula jasad ni? Kenapa Allah Ta'ala turunkan air hujan dan jadikan jasad kita ni tumbuh semula? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita bangkit semula sekali lagi. Bangkit semula sekali lagi untuk kita berjalan di mahsyar, untuk kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mungkin orang tu bangkit dalam keadaan jasad dia tak ada. Maka sekali lagi Allah Ta'ala tumbuhkan jasad ni jadi seperti mana kita. Ada riwayat yang sebut bagaimana orang tu mati, begitulah keadaan jasad dia tumbuh. Sebab tu nanti kita akan baca orang-orang yang mati dibunuh, dipenggal kepalanya, maka dalam bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika dia meminta pengadilan depan Allah Ta'ala, dia akan bawa kepala dia yang putus tadi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia mati dalam keadaan begitu, dia akan tanya, kenapa aku dimatikan, kenapa aku dibunuh begini. Jadi kita akan baca dalam hadis ni. Baik, manusia akan tumbuh balik seperti mana ketika dia mati. Apabila jasad-jasad itu telah sempurna pertumbuhannya dan menjadi seperti sedia kala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hiduplah Jibril dan Mikail, dan kedua-duanya pun hidup. Maka dua malaikat yang pertama dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh ambilkan roh-roh, maka roh-roh pun didatangkan. Roh kaum muslimin nampak berkilauan cahaya, sedangkan roh yang lain gelap. Lalu digenggamnya roh-roh itu semua, kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala. Bila kita mati, roh kita ni akan, roh orang-orang yang soleh akan ditempatkan di tempat perkampungan orang-orang yang soleh, di Illiyin. Roh orang-orang yang jahat ni, yang melakukan dosa maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan diazab. Dan roh ni tadi, kata Nabi SAW, boleh nampak. Ruh orang soleh dia akan bercahaya, sedangkan ruh orang yang jahat, yang kafir, yang buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ruh dia akan gelap. Kita atas dunia pun kita boleh nampak wajah orang-orang yang soleh itu bercahaya. Muka dia nampak tenang, muka dia nampak bersih, bercahaya. Kerana berkat kesolehan dia tu, nur atas wuduk dia tu memberi cahaya atas muka dia. Sedangkan orang-orang yang melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, kita tengok pun muka dia jadi macam tak senang. Kita tuan-tuan, kalau kita ni biasa dah duduk biasa bergaul dengan orang surau, kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang soleh, kita duduk dengan orang-orang yang tak semayang, yang bila sampai waktu pun buat lebih kurang, yang cakap pun benda tak elok, kita duduk tu rasa tak selesa tuan-tuan. Kita duduk tu rasa macam tak selesa lah dengan dia bercakap dengan benda-benda tak elok. Sampai waktu solat pun dia buat lebih kurang kan, beragama, kita jadi rasa macam tak selesa. Kenapa? Kerana kita tidak rasa, bukan kita nak
Kita nak rasa kita lebih baik daripada dia, tidak. Kita pun tidak tahu pengakhiran seorang tu bagaimana. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita, tapi kita jadi rasa tidak selesa. Kenapa? Kerana kita dah biasa duduk dalam keadaan bersama dengan orang soleh. Begitulah keadaan di akhirat. Allah Ta'ala akan pisahkan di antara orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kafir. Bahkan nanti di hari kiamat nanti, kita boleh nampak muka-muka orang yang soleh ni. Waktulah Allah Ta'ala sebut yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Akan ada orang yang muka dia putih dan akan ada orang yang muka dia gelap. Orang yang beriman, yang beramal soleh, muka dia akan cerah bercahaya. Sedangkan orang yang buat maksiat, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muka dia akan gelap gelita. Kemudian roh-roh ni dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dicampakkan ke dalam sangkakala. Sangkakala tu untuk ditiup semula roh-roh ni, kemudian roh ni akan terbang semula masuk ke dalam tubuh masing-masing. Kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala, lalu digenggamkan roh-roh itu semua, kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Israfil meniup tiupan kebangkitan, nafkhatul ba'as. Ini baru tiupan yang ketiga, iaitu tiupan dibangkitkan. Kita belajar dalam hadis ni, kita sebut sebelum ni bahawa dia ada dua riwayat. Ada riwayat yang kata dua tiupan sahaja, tiupan yang mematikan, kemudian tiupan kebangkitan. Ada riwayat yang sebut seperti mana hadis yang kita baca ni, tiga tiupan. Tiupan yang mengejutkan, tiupan yang mematikan, kemudian tiupan yang membangkitkan. Sekarang kita berada di tiupan yang membangkitkan. Roh-roh tadi dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sangkakala. Kita pun tak tahu betapa besar sangkakala ni, kan Nabi sebut dia berbentuk tanduk dan luasnya seperti langit dan bumi. Boleh memuatkan semua roh-roh tadi, dimasukkan ke dalam sangkakala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh malaikat Israfil untuk tiup sekali lagi sangkakala buat kali ketiga. Inilah yang dipanggil sebagai nafkhatul ba'as, tiupan yang membangkitkan semula. Maka bila ditiup oleh Israfil tadi, roh-roh tadi bagaikan lebah memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing. Masuklah semua roh itu ke dalam tanah menuju jasad masing-masing. Roh-roh itu masuk melalui batang hidung, lalu merambat ke sekujur tubuh bagaikan racun merambat ke dalam tubuh orang yang terkena sengat binatang berbisa. Bila ditiup, roh-roh terbang macam lebah. Semua duk cari tubuh masing-masing. Dan semua masuk balik ke dalam tubuh masing-masing. Kata Nabi SAW, masuk melalui hidung. Masuk melalui hidung. Bila masuk melalui hidung, masuk semula dalam tubuh ni, dia jadi terkejut tubuh ni seperti mana orang yang terkena sengat binatang. Orang terkena sengat binatang macam mana? Bila terkena, dia akan terkejut, cuba untuk tarik tangan dia ataupun kaki dia daripada terkena lagi sengatan tersebut, terkejut. Begitulah Allah Ta'ala umpamakan dalam hadis ni, bahawa dia seperti mana orang yang terkena, bila roh ni masuk semula, dia seperti mana orang yang terkena bisu. Semua terkejut balik bila roh mula masuk ke dalam jasad masing-masing. Kemudian bumi merekah mengeluarkan kamu sekalian. Demikian sabda Rasulullah SAW. Bila roh masuk, bumi mula merekah. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut bahawa, dan aku adalah orang yang pertama sekali dikeluarkan oleh bumi. Setelah keluar dari bumi, maka kamu cepat-cepat berjalan menuju Tuhanmu. Inilah pada waktu ketika orang pertama sekali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas dimatikan ni untuk menuju mahsyar adalah Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut, nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah wa awwalu man dukhulal jannah. Kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang pertama sekali dekat akhirat dan umat yang pertama sekali masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengharamkan umat lain masuk syurga sebelum daripada Nabi SAW masuk syurga. Sebab tu ini adalah salah satu daripada kelebihan jadi umat Rasulullah SAW. Kita jadi umat yang pertama sekali masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Nabi mula-mula dibangkitkan daripada makam dia di Raudah, di Masjid Nabawi. Nabi bangkit, dan kemudian bangkit dua orang sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
Kemudian Nabi SAW pergi ke kuburan Baqi', maka mula bangkit pula orang di Baqi', yang dikebumikan di Baqi'. Sebab itulah kita pernah sebut sebelum ni betapa banyak kelebihan orang yang mati di Madinatul Munawwarah dan dikebumikan di Baqi'. Dia termasuk dalam kalangan orang yang awal yang akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun di sana kita kata orang yang dikebumikan di Baqi' ni, kita pernah sebut sebelum ni, kenapa kuburan Baqi' ni tidak penuh, walaupun dia telah dikebumikan sejak zaman Rasulullah SAW lagi dah guna perkuburan ni. Dan penuh dia tu, kita setiap kali semayang waktu di Masjid Nabawi, setiap kali tu ada semayang jenazah. Dan bukan seorang dua yang meninggal, 5-6 orang sekali yang meninggal dunia. Tetapi sejak zaman Rasulullah SAW tidak penuh. Kenapa tuan-tuan? Kerana setiap jenazah yang ditanam tu, setiap setahun ataupun 2 tahun mereka akan gali semula, mereka akan tengok balik. Kalau jenazah tersebut jenazah yang tidak hancur, maka mereka akan biarkan di perkuburan Baqi'. Kalau jenazah tersebut jenazah yang hancur, tulang-tulang mereka akan dialihkan dan ditanam di sekitar Madinatul Munawwarah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di sekitar Madinah, tuan-tuan pergi dekat Uhud tu, tuan-tuan nampak ada satu perkuburan lagi. Padahal semua orang ditanam di Baqi'. Kenapa? Itu adalah perkuburan yang dialih semula. Adapun kalaupun kita dialih semula, maknanya tuan-tuan, sejak zaman Rasulullah tu, jenazah orang yang mati tak hancur tak ramai lah tuan-tuan kan. Maknanya sejak 1400 tahun dulu, sejak zaman Rasulullah hidup lagi, Rasulullah dah mengebumikan sahabat dekat Baqi' dah. Tapi tak penuh-penuh sampai sekarang. Kita Raudatul Sakinah ni, yang Covid hari tu penuh dah kejap je. Padahal 2 tahun je, bukan 1400 tahun, 2 tahun je Covid. Penuh dah kat situ. Sampai buat kuburan baku. Maknanya jenazah yang tak dialihkan, kubur-kubur lama, kubur-kubur sahabat Nabi, kubur Imam Malik, kubur Imam Nafi', apa semua tu tidak dialihkan, itu kubur yang tidak hancur. Maknanya tak ramai pun yang tak hancur jenazah dia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain dialihkan. Ada pun walaupun dia dialihkan, tetapi para ulama sebut bahawa mereka tetap dikira sebagai ahli Baqi' dan dia akan dibangkitkan di Baqi'. Maknanya lepas Rasulullah SAW bangkit, mereka pun akan bangkit sama. Sebab tu kita dah sebut sebelum ni bahawa dibenarkan untuk kita yang bukan ahli Madinah untuk doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimatikan di Madinah. Boleh tuan-tuan, untuk kita minta boleh mati di Madinah. Rezeki kalau dapat dikebumikan di Madinah. Seperti mana almarhum Ustaz Azli Taliban kan 2 tahun lepas dapat ke bumi, dah dapat ke bumi di perkuburan Baqi', dapat ke bumi dekat-dekat dengan kubur Imam Malik dengan kubur Imam Nafi' bahagian awal tuan-tuan. Biasa tuan-tuan, kalau biasa tuan-tuan ikut, biasa tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan tengok orang ke bumi ni jarang dapat tanam belah depan ni tuan-tuan. Tuan-tuan masuk Baqi' tu kan, kubur depan yang awal-awal tu, belah kanan tu semua kubur keluarga Rasulullah, isteri Rasulullah, belah kiri ni semua kubur awal, kubur sahabat Nabi, kubur mereka yang generasi awal yang duduk di Madinah. Biasa tuan-tuan akan dapati orang-orang yang ke bumi ni tanam kat belakang kali kan. Dia dekat lepas daripada makam Sayyidina Osman belah belakang tu. Itu perkuburan-perkuburan baru. Tapi Ustaz Azli ni rezeki dia dapat ditanam di bahagian awal tuan-tuan. Tuan-tuan masuk Baqi' belah kiri tu, dekat-dekat dengan kubur Imam Malik, Imam Nafi'. Ini rezeki. Atas amalan seseorang Allah Taala memuliakan dia. Kemudian bila Nabi SAW bangkit, orang di Madinatul Munawwarah bangkit, orang Mekkatul Mukarramah mula bangkit, dan semua penduduk dunia mula bangkit semula. Bila mula bangkit semula, maka Nabi kata, kamu cepat-cepat berjalan menuju Tuhanmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Mereka datang dengan cepat menuju penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Kamu datang ke hadrat Tuhanmu tanpa alas kaki, telanjang dan tanpa khitan. Manusia ni dalam riwayat lain, nanti kita akan baca dalam kitab ni juga, bahawa semua manusia bila keluar dari kubur, semua seperti tahu masing-masing mereka akan menuju ke mahsyar, tempat mereka akan berhimpun. Dan perjalanan ni adalah satu perjalanan yang jauh. Kerana apa? Kerana bumi mahsyar ni adalah satu bumi yang sangat luas. Kerana dia nak menghimpunkan manusia. Tuan-tuan bayangkan sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke manusia terakhir yang hidup zaman kiamat. Kita hari ni sahaja tuan-tuan, berapa bilion? Dekat apa? 7 bilion ke apa? Lebih kurang 7 bilion. Ni yang hidup 2022 ni, dekat 7 bilion tuan-tuan. Ni 2022 punya cerita ni. Tak cerita yang hidup 1950, tak cerita 1800, 1400. Zaman dulu berbilion manusia. Bahkan bukan saja manusia, bahkan jin pun akan dihimpunkan sekali. Kerana jin pun akan menghadapi
hisab di mahsyar juga. Kerana jin ditaklifkan dengan taklifan syarak. Sebab tu kita baca bahawa Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Dan perjalanan ni jauh. Nabi sebut ada orang yang berjalan dalam 3 keadaan. Ada yang berjalan dengan binatang tunggangan masing-masing. Ada orang-orang yang soleh, para nabi, para syuhada, para salihin, orang-orang yang melakukan korban. Para ulama sebut orang yang melakukan korban, ibadah korban, termasuk dalam kalangan orang yang akan mendapat binatang tunggangan di akhirat kelak. Maka mereka akan naik binatang tunggangan masing-masing menuju ke mahsyar. Sebab itulah kita kiraan binatang tunggangan ni bahagian itu logik lah tuan-tuan, kan? Kita unta 7 bahagian. Maknanya unta dekat akhirat nanti besar lah, boleh naik 7 orang. Lembu 7 bahagian, boleh naik 7 orang. Kita taklah sama macam lembu. Walaupun lembu yang kita sembelih ni, kadang-kadang jawatan kuasa pilih dulu gemuk. Bila sampai hari korban jadi kuruh pula. Jadi kata ustaz, habis tu nanti lembu kita kat akhirat kuruh. Tak, dekat akhirat dia jadi gemuk balik lah. Naik 7 orang. Okey lah, logik lah 7 bahagian. Lepas tu kambing 1 bahagian. Logik lah kan. Kalau kambing naik 7 orang, menyarap kambing tu. Tak berjalan kambing tu. Jadinya orang yang berkorban. Sebab tu kita kena korban tuan-tuan. Setiap tahun cuba jadikan korban ni satu kewajipan bagi kita. Kalau kita tak mampu sekalipun, jadikan satu keluarga ni ada seorang buat. Dalam keluarga kita, ramai-ramai ni ada seorang buat. Paling tuan-tuan tak mampu sekalipun, kita ni kita katalah Malaysia ni harga lembu mahal sekarang. 1 bahagian tahun lepas apa? 7,800 kan. Kebanyakan tempat 7,800. Lebih kurang begitu. Kita kata mahal. Tukar sport rem kereta tak apa pula. Sampai beribu-ribu kan. Tapi bayar road tax kereta pun 2,000 kan. Tapi korban setahun sekali 700-800 tak boleh buat. Tak apalah, kita kata tak boleh nak buat, kita kata. Buatlah yang di luar negara, kan ada pilihan sekarang kan. Kan ada NGO yang buat. Di luar negara ada 300,500, ada 400, buatlah. Yang penting kita buat setiap tahun, jadikan amalan kita untuk kita buat. Tuan-tuan, ini kita ni disebabkan kita ni dalam apa nama? Mazhab Syafi'i, dia sunat kifayah, dia panggil sunat kifayah korban ni. Sunat kifayah ni apa? Dalam keluarga kalau ada seorang buat, terutama ketua keluarga buat, sudah terlepas ahli keluarga yang. Tapi kalau boleh semua sekali buat, kalau boleh ada rezeki. Tapi kalau tak boleh kita gila-gila lah, tahun ni buat, tahun depan buat, tahun depan tak buat, tahun depan kita, tahun depan isteri kita, tahun depan anak kita dan sebagainya. Letak nama ahli keluarga masing-masing. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu akan jadi tunggangan kita. Orang yang pertama, orang yang menjadi tunggangan, ni keadaan pertama. Yang kedua adalah orang yang akan berjalan kaki. Tuan-tuan kena ingat, berjalan kaki pun dia merupakan azab pada ketika itu. Kerana berjalan kaki ni berjalan kaki yang jauh tuan-tuan. Kita pun tak tahu berapa lama. Bahkan ada suatu riwayat menyebut ribuan tahun kita berjalan di mahsyar ni. Berjalan sahaja pun ribuan tahun nak sampai ke tempat kita dihimpunkan bersama dengan semua makhluk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berjalan di mahsyar ni pun kaki mereka hancur habis kerana berjalan jauh. Lebih baik daripada orang yang ketiga, iaitu orang yang berjalan dengan kepala mereka sendiri. Nabi sebut dalam hadis dengan jelas bahawa ada keadaan ketiga, orang berjalan dengan muka mereka. Muka ke bawah, kaki ke atas. Kita pun tak tahu macam mana dia berjalan begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, biasa kami nampak orang berjalan guna kaki, macam mana orang berjalan guna muka pula ya Rasulullah? Rasulullah sebut, siapa yang buat kita berjalan dengan kaki? Sahabat sebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jualah yang buat orang tu boleh berjalan dengan muka. Ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni akan berjalan dengan muka. Bayangkan orang berjalan dengan kaki pun, kaki jadi hancur, berjalan jauh, apatah lagi orang yang berjalan dengan muka ni. Maka muka dia akan hancur. Ini azab atas apa yang mereka lakukan atas dunia dulu. Kemudian kamu berdiri, dalam hadis ini sebut, di satu tempat dah sampai di mahsyar, berdiri di mahsyar tu sendiri. Nabi kata selama 70 tahun. Dan 70 tahun ni adalah 70 tahun akhirat, bukan 70 tahun dunia. Maknanya diri ni ribuan tahun. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun dunia. Kalau 70 tahun, tak tahu berapa lama manusia ni berdiri. Hingga manusia ni berdiri, habis. Hancur badan ni berdiri terlalu lama sangat. Tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan. Ni tak mula lagi ni. Dah sampai mahsyar, berjalan berapa lama tak tahu dah. Berdiri tunggu Allah Ta'ala mula hisap saja. Tak mula lagi. Berdiri sahaja 70 tahun akhirat.
Kemudian tak dibuat apa-apa, dibiarkan begitu sahaja, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan pada ketika itu. Itu pun sudah cukup mengazabkan. Kerana inilah pada hari tersebut, hari Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin itu, Raja yang memiliki hari pembalasan. Inilah dia pada hari tersebut. Pada waktu itu semua menangis sehingga kering air mata. Lalu keluarlah darah dari matamu sebagai gantinya. Sementara peluh mengucur terus hingga membanjiri tubuhmu sampai ke mulut atau sampai ke dagu. Lalu gaduhlah teriakan di antara sesama kamu. Manusia tak tahan sangat menangis. Menangis ni sampai kering air mata. Kita kena ingat bahawa di mahsyar dia adalah satu tempat yang panas. Matahari didekatkan di bumi mahsyar. Bila menangis, kering air mata, ganti dengan darah pula. Tuan-tuan, ini satu keadaan yang dahsyat yang kita semua akan berhadapan dengan zaman ini. Tuan. Kita semua yakinlah tuan-tuan dan saya bila kita mati sampai masa kita akan dibangkitkan semula, apa yang kita baca ni kita semua akan berhadapan dengan zaman ini. Termasuk nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam, semua kena berdiri tuan-tuan. Semua kena berdiri. Semua akan berhadapan dengan zaman yang sama. Hingga bila manusia terlalu lama sangat berdiri, maka mula bergaduh di antara mereka. Maknanya mula di antara manusia ni mula kata, bila kita nak mula ni? Bila nak mula hisap ni? Boleh tak minta seorang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulakan hisap? Bukan nak suruh masuk syurga ke apa pun. Nak minta start dulu. Kerana terlalu lama sangat berdiri dah ni. Minta tolong start dulu. Kemudian kata mereka, siapakah yang dapat memberi syafaat, mendoakan kita kepada Tuhan agar dia segera mengadili kita? Mintalah siapalah yang dapat tolong boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi mula saja dahulu. Yang lain menjawab, siapa yang lebih patut selain bapa kamu sekalian? Baik, setengah ulama menafsirkan hadis ni, siapakah manusia-manusia yang berkata-kata ni tadi? Siapa yang kata mintalah tolong cakap dengan Allah Taala? Inilah para ulama. Para ulama ni fungsi dia daripada dunia sampai akhirat. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, orang yang mengaji agama ni, kita ni semua yang duduk dan faham cerita mahsyar ni tuan-tuan, kita akan bawa pengetahuan kita berkenaan mahsyar ni sampai ke mahsyar nanti. Kita dah tahu dah, oh ini keadaan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Taala sebut, orang kafir dia berada dalam keadaan tertanya-tanya, bingung. Dia tak tahu, ni keadaan apa ni? Kerana dia tak pernah belajar, dia tak tahu langsung keadaan apa ni. Kita orang beriman yang mengaji, kita tahu ini adalah mahsyar. Inilah waktu kita akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah waktu kita akan diadili, maka kita tahu keadaan pada ketika itu. Maka para ulama lebih lagi tahu, maka mereka kata, mereka berbincang di antara mereka, kita kena mencari nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam, kerana nabi ni wakil kepada manusia, wakil kepada umat masing-masing. Kan nabi ni wakil umat. Setiap umat ada nabi dia. Jadi nabi ni wakil kepada umat. Jadi kita minta jumpa nabi-nabi untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang mencadangkan jumpa Nabi Adam alaihissalam. Dia kan manusia pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kan bapa kita semua. Siapakah lagi yang lebih patut selain bapa kamu sekalian Adam? Dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangannya, iaitu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tiupkan roh ciptaannya ke dalam dirinya dan berkata-kata berhadapan dengannya. Kemudian mereka pun cari Nabi Adam AS. Ini bapa kita, mesti Nabi Adam boleh tolong bercakap dengan Allah Taala. Datanglah mereka kepada Adam dan meminta syafaat kepadanya. Tetapi ternyata Adam menolak seraya berkata, aku tidak patut melakukan itu. Nabi Adam AS, bila orang ramai jumpa dengan Nabi Adam, wahai Adam, minta tolonglah cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulakan hisap ni. Gunakan syafaat kau untuk mulakan hisap ni. Nabi Adam kata dalam riwayat lain, aku malu nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak mampu nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana aku pernah melakukan dosa. Iaitulah Nabi Adam AS melakukan kesilapan hingga menyebabkan dikeluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita baca dalam Al-Quranul Karim adanya doa taubat Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa taubat Nabi Adam AS. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jadi orang yang rugi. Maka Nabi Adam kata, aku tak boleh pergi jumpa Nabi lain lah. Aku ni ada kesalahan depan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi aku malu nak bercakap dengan Allah Taala. Aku tak mampu nak bercakap dengan Allah Taala. Pergi jumpa Nabi lain. Maka mereka pun jumpa Nabi lain. Ada dalam riwayat lain mereka jumpa dengan Nabi Nuh AS.
Mereka jumpa dengan Nabi Nuh AS, minta juga Nabi Nuh untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nuh, Nabi Nuh kata pun jawab benda yang sama juga. Hari ni aku tak dapat nak bantu kamu sekalian kerana aku pun malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berdakwah pada kaum aku 950 tahun, tetapi yang ikut aku cuma 90 orang. Anak dengan isteri aku pun tak ikut aku sekali. Jadi Nabi Nuh rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang ikut dia 90 orang. Tuan-tuan, kerja Nabi Nuh dakwah pada kaum dia, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku dakwah pada kaum aku siang malam, bukan siang saja, bukan malam saja. Siang malam 950 tahun. Yang ikut 90 orang ni tuan-tuan. Sikit sangat 90 orang ni tuan-tuan. Jadi dia malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata jumpa Nabi lain. Maka mereka pun jumpa Nabi lain. Mereka jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa pun kata, aku pun tak boleh nak tolong juga kerana aku pernah melakukan satu kesalahan, iaitu Nabi Musa AS pernah menumbuk seorang pemuda Qibti hingga menyebabkan pemuda tu mati. Kan Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala beri kekuatan luar biasa. Jadi dia tertumbuk, Nabi Musa tertumbuk, mati orang ni tadi. Jadi dia kata, aku pun pernah melakukan kesalahan. Jadi aku malu nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka berjumpa dengan Nabi lain, Nabi Isa AS, tanpa Nabi Isa menyebutkan kesalahan dia. Para ulama kata boleh jadi Nabi Isa memang tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Kerana Nabi Isa ni diutuskan oleh Allah dalam keadaan umur muda dan dibangkit dan diangkat semula pun umur muda. Umur 33 tahun dia diangkat semula ke langit. Tidak sempat melakukan kesalahan. Tapi dia kata dia tidak mampu untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka kata, Nabi Isa AS kata, pergi jumpa dengan penghulu segala Nabi dan Rasulullah, itulah Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi kita lihat betapa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirat nanti manusia semua mencari Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka datang kepada Nabi-Nabi yang lain seorang demi seorang. Namun setiap Nabi yang mereka temui semua menolak permintaan mereka. Semua Nabi tak boleh nak tolong hari ini. Rasulullah SAW bersabda, akhirnya kamu sekalian datang kepadaku. Akhirnya manusia ni, sekali sekumpulan ulama dia tadi jumpa dengan Nabi SAW, minta Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu ni Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulakan hisab? Mintalah. Maka Nabi SAW pun pergi. Aku pun pergi, kata Nabi, dan sampailah aku ke Al-Fahs. Lalu aku menjatuhkan diri bersujud. Abu Hurairah bertanya, apakah itu Al-Fahs? Suatu tempat di depan Arash. Maknanya Nabi SAW terus pergi di hadapan Arash Allah SWT. Kerana di mahsyar nanti Arash Allah SWT ni akan dibawa di mahsyar. Arash ni besar. Yalah, kita dah pernah sebut saiz Arash ni macam mana sebelum ni kan. Dia mengatasi 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan Arash ni depan dia ada suatu, kita kata macam anjung lah kita kata. Bahagian hadapan Arash ni dipanggil Al-Fahs. Nabi SAW pergi di bahagian hadapan anjung Arash Allah Subhanahu Wa Taala ni, lalu terus bersujud di hadapan Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang lenganku lalu membangkitkan aku dari sujud. Bila Nabi SAW sujud depan Arash Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala utus satu malaikat pegang lengan Nabi, bangunkan Nabi daripada sujud tu, bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadaku, ya Muhammad. Nabi menjawab, labbaika ya Rab, aku datang wahai Tuhanku. Apakah urusanmu? Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi, kenapa kamu datang ke hadapan Arash aku ni, sujud depan aku ni, apa yang kamu nak? Sedangkan Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala tentu lebih mengetahui. Tapi Allah Taala tanya, walaupun Allah Taala mengetahui. Aku berkata, kata Nabi SAW, ya Tuhanku, engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu. Aku mohon adililah mereka. Nabi sebut bahawa, ya Rab, wahai Tuhanku, aku ni dulu kan dijanjikan syafaat. Nabi SAW ni ada doa yang tidak digunakan lagi. Nabi-Nabi SAW yang lain, doa-doa lain, doa-doa mereka telah digunakan di atas dunia. Tapi Nabi simpan doanya untuk akhirat. Dan Nabi kata, wahai Tuhanku, aku ada syafaat yang masih belum digunakan, yang kau kurniakan kepada aku. Gunakan ya Allah berkat syafaat aku ni, Allah, yang kau izinkan kepada aku ni. Mohon untuk dimulakan pengadilan ni tadi. Maka kata dalam riwayat lain,
bila Allah Ta'ala sebut begini, ada sebahagian daripada umat Nabi SAW dalam hadis yang riwayat lain dimasukkan syurga tanpa hisap, kerana syafaat Nabi SAW. Ni hisap tak mula lagi ni. Manusia lain menunggu hisap, tak mula lagi. Tapi ada sebahagian daripada umat Nabi SAW masuk syurga Allah SWT tanpa hisap. Ada riwayat sebut 100,000, ada riwayat yang sebut beberapa jumlah yang lain. Tapi sahihnya bahawa ada umat Nabi Muhammad SAW masuk syurga tanpa hisap. Ini untung tuan-tuan ni. Orang lain belum mula hisap lagi, tapi dia dah masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga ni maksudnya dia belum masuk syurga lagi, tapi dia dah settle lah. Dia dah tak payah. Kerana nak masuk syurga ni, dia kena melalui titian siratul mustaqim. Nanti dia akan tentu titian siratul mustaqim dan tunggu depan syurga. Masuk sekali dengan Nabi SAW masuk syurga. Nabi masuk baru boleh masuk. Mereka yang dikatakan masuk syurga tanpa hisap ni, mereka ni tak payah tunggu hisap, terus tunggu Nabi SAW di Telaga Kautsar. Satu bab yang kita akan bahas nanti. Telaga Kautsar ni, bagi mereka yang telah selesai hisap, akan kumpul di Telaga Kautsar, Telaga Nabi SAW. Dan siapa yang minum daripada Telaga Kautsar tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Tadi dia berdiri dah mahsyar beribu tahun. Kita pun tak tahu, mungkin berjuta tahun berdiri di mahsyar tadi. Jadi dalam keadaan kehausan, tak diberi minum, habis semua tubuh ni. Bila dapat minum semula air daripada Telaga Kautsar ni tadi, tubuh mereka jadi semula cantik dan mereka tidak kehausan lagi. Mana orang yang dapat masuk syurga tapi hisap ni dah telah tunggu di Telaga Kautsar. Dia dah awal lah. Ini menunjukkan tuan-tuan, ada kelebihan umat Nabi Muhammad SAW mengatasi rasul-rasul lain. Kerana rasul-rasul lain mesti lalu hisap. Allah Ta'ala sebut, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Kami akan tanya kaum yang diutuskan Rasul dan kami akan tanya Rasul tu tadi. Rasul yang diutuskan pun ditanya, kaum yang diutuskan Rasul pun kena tanya Allah Ta'ala. Maknanya Nabi-Nabi pun kena soal juga. Waktu kita sebut bahawa ada kelebihan umat Nabi Muhammad SAW mengatasi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Maka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebut, aku terima syafaatmu, aku akan datang kepadamu sekalian dan aku akan adili kamu. Allah Ta'ala kata, aku akan mulakan hisap nanti, tunggu dulu. Rasulullah SAW bersabda, sesudah itu aku pun mengundurkan diri, lalu berdiri bersama dengan manusia-manusia yang lain. Ketika kita sedang berdiri, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh dari langit. Allahu Akbar. Inilah kita kata kalau boleh, di mahsyar ni, kita nak dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW, tuan. Kalau boleh. Kerana itulah keadaan yang kita rasa paling menenangkan sekali. Tuan bayangkan dalam keadaan orang berdiri lama macam memang kena azab dalam keadaan tersebut. Orang semua ketakutan, menangis. Kalaulah Nabi SAW ada dekat-dekat dengan kita, dah tentu kita akan rasa tenang. Dan orang yang duduk dekat dengan Nabi SAW sudah tentu dia akan dapat lindungan daripada panas tadi. Kerana ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat lindungan daripada pada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari yang tidak ada perlindungan. Maknanya hari itu orang ni redup, tuan. Orang yang duduk dengan Nabi SAW sudah pasti redup. Nak macam mana kita ni nak dibangkitkan dengan Nabi SAW, Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Benda ni tak boleh berlaku, tuan-tuan. Atas dunia kita boleh sebut cinta Nabi, tapi kita dibangkitkan nanti akan atas hati kita. Kalau betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW. Kena banyak selawat pada Nabi SAW supaya dapat bangkit dengan Rasulullah SAW. Untung, tuan-tuan, orang yang begini. Kemudian bila tengah tunggu ni, Nabi balik semula kumpul dengan manusia. Ketika sedang berdiri, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh dari langit. Namun ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah. Ia ini para malaikat. Para malaikat ni kan, langit ni ada banyak lapis. Malaikat ni ada duduk di lapisan-lapisan berbeza. Malaikat ni tadi yang duduk di langit ni mula turun sedikit demi sedikit, soft. Kan kita baca ayat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari tersebut datang Tuhanmu dan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Maknanya ada saf yang depan datang dulu. Bunyi malaikat ni turun, saf yang pertama, bunyi yang kuat. Mereka turun sebanyak penghuni bumi, iaitu jin dan manusia. Jumlah yang ramai. Jumlah para malaikat ni melebihi jumlah jin dan manusia. Manusia ni adalah makhluk yang paling sedikit jumlah dia, tuan. Kita rasa kita banyak. Kadang jin jumlah dia lebih 7 kali, kalau tak silap saya 7 kali ganda daripada jumlah manusia. Maknanya kita ni kali 7, itu jumlah jin yang ada.
Jumlah malaikat yang datang ni, yang saf pertama ni, melebihi daripada jumlah manusia campur dengan jin. Ramai malaikat yang datang. Kerana malaikat adalah makhluk yang paling ramai sekali dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka telah mendekati bumi, malaikat ini turun, maka terang benderanglah bumi kerana cahaya mereka. Kerana malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Bila mereka berkumpul dengan jumlah yang ramai, maka terang benderanglah disebabkan cahaya tadi. Mereka segera berbaris. Manusia pun bertanya kepada mereka, adakah Tuhan di antara kamu? Tidak, jawab mereka, dia pasti datang. Pada waktu tersebut manusia ni bila tengok, tak pernah tengok malaikat. Kita tak pernah tengok malaikat pun tuan-tuan. Ya tuan-tuan duk tengok orang duk sebar video apa semua tu, video edit je tuan-tuan. Tak ada orang pernah nampak malaikat. Yang nampak malaikat ni zaman Nabi SAW je. Nabi SAW, malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam bentuk manusia. Kemudian adalah di zaman para ulama yang soleh dapat berjumpa dengan para malaikat, kisah-kisah yang rare tuan-tuan. Tapi nak dapat masuk dalam video, masuk dalam YouTube, orang sebarkan WhatsApp ni merepek lah tuan-tuan, memang tak ada lah. Jadinya manusia ni sangatlah sedikit mereka yang pernah jumpa dengan malaikat. Mana sahabat-sahabat Nabi pernah lah jumpa dengan malaikat. Tengok malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah SAW dalam bentuk itu pun dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk asal, dalam bentuk manusia Jibril datang. Bila manusia tidak pernah tengok malaikat, malaikat datang dengan bercahaya. Manusia bertanya, adakah di antara kamu ni Tuhan? Ada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam kalangan kamu ke? Kerana malaikat ni pun dah nampak indah. Malaikat kata, belum lagi, nanti dia akan datang. Ini baru para malaikat. Allah Ta'ala belum datang lagi. Kemudian turun lagi rombongan malaikat yang lain seramai itu pula. Turun daripada saf yang seterusnya. Wajah rabbukal malaku saffan saffa. Saf 1, saf 2, saf 3 datang. Jangan jumlah yang ramai. Akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci dan Maha Tinggi pun turun dalam liputan awan dan para malaikat. Maka malaikat datang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jaa rabbuka wal malaku. Pada waktu itu arasy-Nya dipikul oleh 8 malaikat, sedang saat ini hanya dipikul oleh 4 orang malaikat. Tapak kaki mereka berada di atas bumi yang paling bawah. Bumi dan langit ada di pangkuan mereka, sedang arasy ada di atas bahu mereka. Sekarang ini malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala ada 4. Ada 4 sahaja yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pernah sebut sebelum ni bahawa saiz malaikat ni berbeza. Malaikat Jibril yang kita kata besar tu ada 1000 sayap, satu sayap dia boleh menutupi bumi. Itu antara malaikat yang kecil tuan-tuan. Malaikat Jibril antara malaikat yang kecil. Malaikat yang besar, malaikat Mikail antara yang besar. Malaikat Israfil antara malaikat yang besar, dan antara malaikat yang paling besar sekali adalah malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Logiklah, menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni, arasy tu pun besar, maka malaikat tu mesti besarlah. Pada waktu biasa ketika ini 4 sahaja malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada waktu di mahsyar nanti ada 8 malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, kerana pada hari tersebut adalah hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat yang menanggung arasy ni dia tambah sekali ganda daripada biasa. Besarnya malaikat ni, tapak kakinya berada di bumi yang paling bawah, bumi dan langit ada di pangkuan mereka, dan arasy ada di bahu mereka. Kita pun tak boleh nak bayang keadaan begitu, kerana kita ni tidak pernah fikir bagaimana keadaan begitu. Tak masuk dalam kepala kita berkaitan dengan akhirat. Maka ini dia panggil iman tuan-tuan. Iman ni benda tak masuk akal, baru dia panggil iman. Kalau benda tu masuk akal, kita percaya, tak kira iman tuan-tuan. Benda tu memang logik boleh masuk akal. Semua benda yang kita beriman ni benda yang tidak masuk akal. Benda yang tak boleh nak bayang keadaan akhirat ni macam mana, malaikat ni macam mana turun begitu dengan diazab bagaimana. Tak boleh bayang. Tapi disebabkan kita beriman, walaupun benda tu tak masuk akal, kita percaya, kita yakin 150%, 200% kita percaya bahawa benda tersebut adalah benda yang pasti akan berlaku. Tuan-tuan dan saya semua kita akan melihat benda ni. Terdengar dari mereka dengungan tasbih, iaitulah ucapan subhanadzil izzati wal jabarut, subhanadzil malakil malakut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanalladzi yumitul khalaiqa wa la yamut. Ini zikir yang dibaca oleh malaikat yang menanggung arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Tuhan, pemilik segala keperkasaan dan kemuliaan. Maha suci Tuhan, pemilik segala kekuasaan dan kerajaan. Maha suci Tuhan yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maha suci Tuhan yang mematikan seluruh makhluknya sedang dia tidak pernah mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kursinya di mana sahaja yang dikehendaki di buminya. Kemudian dia berteriaklah sekuat-kuatnya seraya berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan kuatnya,
Wahai sekalian jin dan manusia, sesungguhnya aku telah diam sahaja terhadap kamu sekalian sejak saat aku menciptakan kamu sampai hari ini. Selama itu aku mendengar perkataanmu dan melihat perbuatan-perbuatanmu. Maka dengarlah aku sekarang, inilah semua perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amalmu dibacakan kepadamu. Barang siapa yang memperoleh kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa memperolehi yang lain, jangan mencela selain dirinya sendiri. Maka hari tersebut Allah Taala sebut bahawa wahai manusia dengan jin, selama ni sejak aku cipta kamu, kamu buat apa, kamu cakap apa, kamu buat maksiat kepada aku biar aje. Selama ni aku biar aje. Kamu buatlah apa pun, buat kamu suka. Hari ni adalah hari pengadilan. Kamu kena ikut kata aku. Ini dipanggil Maliki Yaumiddin, hari raja yang memiliki hari pembalasan. Selama ni aku diam, kamu buat maksiat atas dunia ni, kamu buat apa kamu suka, kamu cakap apa kamu suka, aku biar. Hari ni hari kamu akan dapat balasan atas apa yang kamu buat. Semua orang tengok catatan amal masing-masing. Siapa yang dapat catatan baik, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang dapat catatan buruk, jangan salahkan orang lain selain daripada diri dia sendiri. Semua orang akan dapat catatan amal masing-masing pada ketika itu, dan semua orang bersaksi atas apa yang dibuat. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tanya kepada manusia yang dapat catatan amal ni, betul ni semua catatan kamu? Pada hari tersebut yang menjadi saksi adalah diri kita sendiri akan jadi saksi atas apa yang kita buat. Kerana kita sahaja tahu catatan amal kita ni. Ada benda yang kita buat, ahli keluarga tak tahu, isteri tak tahu, anak tak tahu. Kita seorang je tahu dosa kita buat ni. Kita seorang jadi saksi. Ni memang aku buat ni dulu. Jadi Allah Ta'ala kata, betul ni semua catatan ni? Ke ada malaikat aku salah catat? Tak. Kita akan kata betul, ni memang catatan kita pada hari tersebut. Semua orang akan melihat balik catatan amal masing-masing. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membawa neraka Jahannam, dibawa di hadapan mahsyar. Mahsyar ni kiri dia tak nampak hujung, kanan tak nampak hujung, belakang tak nampak hujung. Kerana terlalu luas, terlalu rata, tidak ada tempat tinggi, tidak ada tempat rendah, menghimpunkan bilion jin dan manusia termasuk binatang, kerana binatang pun akan diadili oleh Allah SWT. Jadi kita akan baca dalam kuliah akan datang. Di hadapan mahsyar akan ada neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ni syurga bertingkat ke atas. Neraka Jahannam ke bawah, dia makin bawah, makin bawah, makin bawah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik duduk neraka paling bawah sekali. Neraka paling bawah, neraka paling kena azab, paling panas sekali duduk bawah. Bukan orang kafir, orang munafik. Kalau orang munafik ni lagi bahaya daripada orang kafir. Jadinya Allah Ta'ala bawa neraka Jahannam ni duduk depan mahsyar. Semua manusia dapat tengok neraka Jahannam, dan neraka Jahannam ni mengeluarkan dia punya, neraka Jahannam ni duduk dalam keadaan gelap gelita. Neraka Jahannam ni gelap gelita. Dia disebabkan dia ke bawah, dia punya kepala-kepala api tu, dia punya juluran-juluran tu disebut dalam Al-Quranul Karim sebesar istana-istana. Besar punya atas tu baru. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW sebut sebesar sebuah negeri. Dia punya kepala yang atas-atas tu saja. Bila manusia tengok neraka Jahannam depan mata mereka dengan bunyi yang mengerikan, bahkan tadi ada manusia yang dapat, umat Nabi Muhammad SAW yang masuk syurga tanpa hisap, bahkan ada orang yang masuk neraka tanpa hisap pun ada. Neraka Jahannam ni akan menjulurkan dia punya kepala dia dan akan menangkap sekumpulan manusia yang akan masuk neraka tanpa hisap. Maknanya kalau yang baik betul tadi masuk syurga tanpa hisap, yang masuk neraka tanpa hisap ni tadi memang betul-betul jahat lah ni. Memang betul-betul jahat. Kerana orang kafir mengikut majoriti pendapat para ulama berdasarkan hadis bahawa orang kafir akan diadili juga. Dia akan diberi peluang untuk diadili juga. Lepas daripada tu barulah dia akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau ada orang yang tak kena adil masuk neraka terus, kita pun tak boleh nak bayang jahat dia macam mana. Dan kita pun tahu bahawa manusia ni pun kadang-kadang jahat dia melampau-lampau. Sebab tu manusia kalau mulia, lebih mulia daripada para malaikat, dan kalau lebih jahat daripada para binatang. Dan kita ni kalau jahat manusia ni lebih ngeri daripada hantu kadang-kadang kan. Kita keluar malam ni tak takut hantu tuan-tuan. Hantu paling kurang dia sergah kita, duduk main lalu depan kita, pergi balik-balik gitu je lah tuan, dia tak ada apa. Tapi orang lebih jahat. Kalau dia tahan kereta kita, seselap dia bunuh kita, dia gikat kita, dia bakar kita dan sebagainya. Sebab tu manusia ni ada yang jahat sampai dia masuk neraka Jahannam
tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, neraka ni terus tangkap mereka, masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan daripada hadis yang kita baca ni dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tahu betapa dahsyatnya mahsyar yang kita semua akan hadapi, tuan-tuan dan saya semua akan hadapi. Maka mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita jadi lebih takwa, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.